kenyataan Sahibul Samaah Mufti Besar Perlis Datuk orang Dr. Islam Mazhar. dalam masyarakat yang paling harmoni, hidup dalam negara Malaysia, Muslim, masyarakat Muslim, orang bukan Islam lebih kaya daripada orang Islam dalam negara pun tidak menjadi masalah. Orang Islam pergi membeli di kedai orang bukan Islam, tidak timbul masalah. Bahkan satu orang bukan Islam boleh hidup di tengah kampung orang Islam dan menjadi kaya berniaga dalamnya. Walaupun hal yang sama sukar berlaku bagi orang Islam jika duduk di tengah masyarakat bukan Islam. Setelah segala kesantunan, penghormatan dan kebaikan budi yang diberikan, tetapi kamu adalah kaum yang tidak tahu mengenang budi. Tidak tahu untuk berurusan dengan cara yang baik bagi mereka yang berurusan dengan kamu dengan cara yang baik. Ketika Dr. Zakir Naik datang, belum pun menghina mana agama, hanya menyebut perbandingan. Mereka bangkit lawan semua persatuan belia. Bising kononnya ini telah menimbulkan provokasi. Bila ada orang hina Islam, mereka kata ini adalah kebebasan bersuara. Puak ini tidak ingin mencari perdamaian di dalam negara ini. Saya tidak menyebut apa hukumannya, tetapi saya mengingatkan mereka. Perbuatan mereka bukan soal kebebasan. Hak mempunyai limitnya, hadnya. Jika dia exercise hak dia, sehingga menyebabkan berlaku kegoncangan masyarakat, maka orang yang merasakan itu hak dia patut dihalang dan diambil tindakan. Tetapi apabila Ka'ab bin Ashraf sebagai kepala melancarkan kata-kata dan syair-syair yang menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang bertujuan menggugat kestabilan masyarakat Madinah itu, mencabar kedaulatan undang-undang, treason, pengkhianatan kepada negara, Nabi kata manli li Ka'ab ibn al-Ashraf, siapa yang boleh bertindak pada Ka'ab bin Ashraf? Ketika itu Muhammad bin Maslamah menawarkan dirinya bertindak pada Ka'ab dengan dibunuh Ka'ab bin Ashraf kerana ia mencabar kedaulatan dan kestabilan. Sekali lagi saya ingatkan mereka, perbuatan mencabar kestabilan dan perkara-perkara yang dihormati dalam masyarakat Islam, sacred, yang tidak mengundang apa-apa faedah pada kamu. Kamu boleh ada banyak benda, kamu boleh buat gurau senda dalam negara ini, tapi gurau senda yang kamu buat itu hanya kerana kebencian yang ada dalam hati kamu, permusuhan kamu dengan masyarakat Islam. Apa yang kamu buat itu boleh mengundang tindakan yang jauh lebih bahaya kehadap diri kamu di dalam masyarakat Muslim. Kita beri amaran kepada mereka supaya jangan hal ini merebak dan berlaku. Kebedaban yang terbabas akan mengundang keburukan yang tidak ada kesudahannya. Orang barat boleh bergaduh kerana bola sepak bertumbuk di padang. Kamu jangan kata orang Islam tak ada otak, tak ada kebebasan. Kamu bergaduh kerana bola sepak di UK, di US, di Europe. Berapa banyak main bola sepak bergaduh. Kami orang Islam tak bergaduh mungkin sangat pasal bola sepak, tapi kami akan bergaduh jika Allah dan Rasulnya dihina. Ia adalah sacred dalam hidup kami. Ia adalah kemuliaan yang tidak disentuh. Kamu hina secara diam-diam, kamu dengan family kamu nak kutuk agama Islam, itu kamu dengan family kamu. Kamu iklannya terbuka, kamu cabarnya terbuka, ia disambut secara terbuka. Hati-hati dengan apa yang kamu lakukan. Wallahu ta'ala a'lam. Okey, sir. Itu keadaannya bagaimana saya melihat. Bagaimana Mufti Syaibul Samaah Mufti Perlis, beliau menzahirkan bagaimana keadaan kebobrokan politik, saling singgung menyinggung, bukan Islam terhadap umat Islam, nampaknya sudah berada pada tahap yang agak berbahaya. Sebab itu beliau melihat, ini kacamata, pandangan hati seorang mufti yang melihat keadaan ini jika dibiarkan, kalau tidak ada tindakan tegas dilakukan, maka akan merosakkan kestabilan tentang keharmonian negara kita. Saya terhati bila beliau menyatakan, Datuk Seri Mufti mengatakan, orang bukan Islam di negara luar sana, jangan menunding pada negara kita. Mereka sanggup berbunuhan kerana bola.
hanya untuk pertandingan bola pun ada yang mati, bergaduh dan sebagainya. Tapi ini tak berlaku dalam masyarakat Islam. Tapi bila kita, agama kita dicabar, agama kita dihina, ini masalahnya. Ya, saya mana yang ada tak dapat mendengar suara tu, saya minta maaf lah saya, sebab itu adalah video yang saya terima, yang saya lihat mungkin teknikalnya tak dapat jelas lagi. Tapi saya nak beritahu bahawa keadaan ini tidak boleh dibiarkan berterusan. Sesuatu tindakan yang tegas mesti diambil. Ini bukan soal politik saya. Sebab itu sekarang saya agak bersempati dengan Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia, Saudara Dr. Akmal, apabila beliau cuba diseret dan dihina kononnya tak rasional dalam menangani kehidupan kita, sebuah rakyat bersatu padu. Apabila orang lain buat, kita bersikap apologetik. Bila kita mahu, bukan kita ambil tindakan bergaduh sebagainya. Lihat sendiri saya, Durian Malaysia Berduka Baginda Perdana Agong pun menzahirkan duka cita baginda. Isu ini bukan isu main-main saya. Sebagai macam mana kenyataan Ahli Parlimen Tenggara, sahabat saya, Saudara Manziri, beliau mengatakan bahawa kerajaan diharapkan bertegas dalam memantau produk atau perkhidmatan, bukan hanya produk yang dijual negara ini, tapi juga produk yang diekspor ke luar negara. Selaku Ahli Parlimen kawasan Tenggara, sahabat saya, Saudara Manziri, mengatakan bahawa sesuatu harus dilakukan dengan tegas. Terutama dia kata sebagaimana yang berlaku oleh kedai rangkaian sebenarnya KK Supermarket dan Prosper Store yang menjual sarung kaki yang dilihat cukup menghina umat Islam. Jadi kalau diteliti, tak mungkinlah mereka yang menjual produk tersebut tidak begitu teliti. Takkan tak tengok produk ini okey ke tak okey, apakah ini boleh mengguris hati umat Islam dan sebagainya. Mereka harus peka, saudara. Semalam saya dah dedahkan kenyataan kononnya minta maaf dan sebagainya, tapi di akhir video tersebut saya nampak tak ada pun sikap-sikap yang benar-benar ikhlas. Bila dia ketawa pula, dia kata saya dah bercakap, saya minta maaf, dia cairlah tu, dia kata, dengan memakai pakaian Melayu bersamping dan sebagainya. Orang Melayu tak boleh ditipu begitu, saya. Ini semua bagi saya falasi dalam politik. Kenapa dia sebagai tuan punya kedai, sepatutnya dia okey, dia minta maaf. Dia letak di situ, kami letak plekat, saya sebagai pengusaha kedai ini, mohon maaf atas kelandaran ini. Dan membantu pihak berkuasa untuk menangani permasalahan ini. Saya merasakan bahawa daripada sebanyak 81 buah kedai di seluruh negara saya, takkanlah tidak ada penilaian dan penelitian. Dan saya rasa pula takkan cuma ada 14 pasang saja yang sarung kaki itu yang menghina agama Islam kita. Saya rasa ini keadaannya tak bolehlah bagi jawapan yang sembrono. Sebab itu dalam keadaan begini, Ketua Pemuda dia menjunjung kasihlah pada Duli Yang Mulia Perdana Agong kerana tindakan tegas tuanku, bukan hanya Tuanku Agong, malahan anak anda tuanku, iaitu pemangku Raja Sultan Johor pun menzahirkan kekecewaan yang teramat sangat. Wujudnya suasana yang sebegini. Ini lebih parah lagi, saya. Bukan soal kenyataan-kenyataan berbau politik, tapi ini tindakan apabila adanya perkara-perkara tersebut yang dilihat begitu menghina umat Islam. Ia tidak boleh hanya terhapus dengan derayan air mata. Orang kata apa rasa kelapa, apa rasa kukuh, kelapa juga yang luka. Apa rasa mereka, kita juga yang terluka, saya. Sebab itu sebagai ahli veteran UMNO, Susah Agung veteran UMNO, Datuk Mustafa Yaakob, dia dengan jelas, dengan lantang menyuarakan, dia kata apabila Menteri Pelancongan yang cuba menyalahkan tindakan Ketua Pemuda, katanya ketelanjuran begitu berlebihan, nak bawa boikot, nak minta semua boikot, itu tak sepatutnya dalam suasana kita dalam perpaduan. Ini bukan soal perpaduan, itu yang kita jaminkan, saudara. Yang kita harapkan adalah tindakan. Jadi sebagai Menteri Pelancongan, dia tak bolehlah buat kenyataan sembrono. Begitu juga yang 3 orang tu daripada DAP, daripada MCA. Cuma soal sekarang ni, apakah kerana pengusaha kedai, pemilik kedai KK Mart itu bukan Melayu, maka bila tindakan mau diambil, maka mereka bangun.
Sepatutnya mereka menyokong tindakan yang memboikot. Sebab ini adalah pengajaran supaya masa-masa akan datang tidak akan berulang. Saya tertarik lagi, kalau tak tahu BT, saya tengok kenyataan daripada Dr. Akmal. Begitu jelas dalam videonya, Dr. Akmal menyatakan secara terus terang, bukan soal politik. Kita cuba dengar kenyataan Dr. Akmal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dapat kenyataan daripada Anthony Locke yang menyatakan bahawa DAP tidak bersetuju dengan cara tindakan saya. Saya nak beritahu pada Anthony Locke, saya tak perlu dapatkan persetujuan DAP untuk mempertahankan agama saya. Agama saya, agama kamu, agama kamu. Full stop, I don't care. Kekal boykot KK Mat.